سبحانك لا علم لنا إلا ما رب لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اللهم أعلم وأنها الملائكة المقربين وعلمنا الصراط رب اشرح لي صدري قال اشرح لي بسمك وانفعنا في الدارين. Dan dia harus menyapu dua hasta dengan tanah yang pada dua tapak tangan dari kerana belum cerai ia dan lagi kerana hajat sebab tiada dapat menyapu hasta dengan tapak hasta itu jua. Sebab tiada dapat menyapu hasta dengan tapak tangan. Sebab tiada dapat menyapu hasta dengan tapak tangan. Tapak tangan hasta itu jua. Maka adalah ia seperti berpindah air daripada setengah anggota kepada setengah anggota yang berhampiran. Dan harus menyapu dua hasta. Dikandaki hasta di sininya ialah antara pergelangan dan siku. Antara pergelangan tangan dan siku itu dia panggil hasta. Dan dia harus menyapu dua hasta dengan tanah. Tanah tu tanah yang pada dua tapak tangan. Dua tapak tangan kiri dan tapak tangan kanan dan kiri lah. Dia harus tu maknanya sebab boleh diharuskan. Sebab boleh diharuskan kita sapukan dua hasta dengan tanah yang ada pada dua tapak tangan. Padahalnya kita dah guna sapu jari dan betul dengan tapak tangan tu. Jadi apabila kita sapu tu, kita mulai sapu di sini, maknanya tanah kita dah guna sampai di sini. Tapi boleh sambung lagi sampai sini dan pusing balik. Jadi maknanya tanah yang kalau kira tu kita dah guna tanah yang ada yang ada pada tapak tangan tu guna pada sapukan jari dan belakang jari dan belakang yang betul dengan tapak tangan sampai pergelangan. Mana kita dah guna. Kalau kira dengan akal tu maknanya nak sapuh pula dengan tanah yang ada di tapak tangan dengan sapuhkan hasta tu tak memadai lah. Tetapi dibolehkan, diharuskan. Sebabnya dari kerana belum bercerai ia. Dari kerana belum bercerai ia tanah.
Kerana tanah tu belum bercerai, belum bercerai daripada anggota. Sebab tanah tu belum bercerai daripada anggota. Maknanya selama mana tanah itu belum bercerai daripada anggota, maka boleh digunakan. Dan lagi kerana hajat. Lagi pulanya diharuskan sapu tanah yang ada pada dua tapak tangan tu disapukan hasta tu sebab ada hajat. Kerana ada hajat. Apa dia hajat? Macam mana hajat tu? Sebab tiada dapat menyapu hasta dengan tapak tangan hasta itu jua. Sebab tiada dapat menyapu hasta dengan tapak tangan hasta. Tambah sikit. Dengan tapak tangan hasta itu jua. Tapak tangan hasta itu jua. Sebab dia tak mungkin kita nak sapu macam mana. Dia atas sebab tiada dapat, tak boleh menyapu hasta dengan tapak tangan hasta. Jadi maknanya tapak tangan kanan nak sapu hasta kanan tak boleh. Tapak tangan kiri nak sapu hasta kanan kiri, itu apa dia? Tapak tangan kiri nak sapu hasta kiri tak boleh. Jadi tak dapat tidak, kita kena buat gitu juga. Kalau kira tu dah diguna. Kalau gitu maksudnya maka adalah ia seperti berpindah air, ini air wudu. Maka adalah ia yakni berpindah tanah daripada tapak tangan kepada hasta. Maka adalah ia yakni berpindah tanah daripada tapak tangan kepada hasta. Seperti samu, seperti mana samu, berpindah air, ini air wudu. Daripada setengah anggota kepada setengah anggota yang berhampiran. Dia sama dengan begitu. Jadi kita kena ingat balik, wuduk ni apabila kita basuhkan anggota muka atau tangan pada kali yang pertama, air yang bertitik itu dikatakan air musta'mal. Air musta'mal, mana air yang sudah diguna. Maka tanah pun begitu juga. Tanah pun ada juga tanah yang jadi musta'mal, ialah tanah yang kita dah guna pada sapu tayamum. Itu pun jadi musta'mal, macam air juga. Lepas tu, habis tu, air yang kita guna pada wuduk itu, pada basuh kali yang pertama, basuh muka atau basuh tangan, basuh kaki kali yang pertama tu, apabila air itu bertitik turun daripada anggota, air itu dikatakan air musta'mal. Tetapi selama mana air itu ada ke anggota, itu tak dikatakan air musta'mal. Air yang selama mana air itu ada ke anggota, tidak bertitik turun daripada anggota, itu tak dipanggil air musta'mal. Nak panggil air musta'mal tu apabila dia mengalir, contohnya kita basuh muka, apabila dia mengalir turun daripada lepas pada kawasan muka, itu dikatakan air musta'mal. Jadi contohnya begini. Kalau kita ambil wuduk, kita ambil air dengan tapak tangan. Apabila kita cebokkan air dengan tapak tangan, kita basuh kat dahi. Kita basuh kat dahi.
Apabila basuh kat dahi itu, pertama kalinya kita basuh kat dahi. Mana air yang tapak tangan kita tu apabila dibasuh kat dahi, mana sudah diguna pada basuh dahi. Lepas tu apabila guna di dahi tu, dia mengalir turun. Turun sampai ke bawah. Selama mana dia mengalir pada muka kita tu, tak panggil mustakmal lagi. Tapi dia mengalir turun, bertitik turun. Lepas pada kawasan muka. Itu jadi mustakmal. Tapi kalau kita kira betul-betul dengan akalnya, kalau kita kira betul-betul dengan akal, kita ambil air satu ceboknya begini, kita letak kat dahi, mana dah guna kat dahi. Lepas tu yang mengalir turun kat hidung kat bawah ni, kiranya mustakmal. Tak boleh kita pakai. Kalau kita kira dengan akal. Tetapi tak mengapa. Tapi hukumnya tak panggil mustakmal lagi. Selama mana dia mengalir di anggota, tak menitik turun lepas pada anggota. Sebab tu, sebab itulah apabila air wudu tu, apabila kita ambil, contohnya nak bagi nampaknya, kita ambil air satu cebok, kita letak di sini. Letak kat bawah. Apabila letak kat bawah, di sini masalah. Apabila letak di sini, maka dah jadi guna basuh di sini. Lepas tu kita tarik naik. Tarik naik. Air masih ada lalu, kita tarik naik. Maka boleh digunakan lagi. Boleh digunakan lagi. Atau kita letak air ke atas ni, lepas tu kita sapu turun. Basuh tarik air turun. Mana selama mana. Tapi kalau kita kira dengan akal tu letak kat dahi, dah diguna kat dahi. Mana kat hidung kat bawah ni tak boleh nak guna. Tapi selama mana kita letak sini, maka air mengalir tu jadi basuh. Jadi basuh begitu. Jadi hukumnya begitu. Begitu juga pada tangan. Pada tangan, kita ambil air satu cebok. Begini, kita letak sini, kita tarik naik. Tapi kalau kira dengan akal tu, kita ambil letak di sini, dah jadi mustakmal di sini. Maknanya sudah sini kena ambil lain pula letak sini. Ambil lain letak sini. Itu jadi kesukaran. Jadi susah payahnya begitu. Maka kalau kita ambil satu cebok, kita tarik gini. Artinya kita letak kat atas ni, lepas turun gitu. Maka jadi basuh. Walaupun kita dah guna di sini, tapi yang mengalir tu jadi basuh lagi. Tak panggil mustakmal. Selama mana air tu mengalir di tangan, selama mana tak lepas pada tangan tu tak jadi mustakmal. Sebab tu kalau air tu banyak, kita letak di tapak tangannya begini. Cebok dengan tapak tangan, kita akak tangan, air turun sampai sini. Turun sampai sini. Apabila turun sampai sini, kita rendahkan tangan. Dia turun balik pula. Selama mana dia pergi mari itu mengalir di atas anggota, tak jadi mustakmal. Maka kias pada bab wudu, jadi selama mana air tidak bertitik lepas, turun lepas daripada anggota tu tak dipanggilkan air mustakmal. Sebab tu dia katanya seperti berpindahkan air daripada setengah anggota kepada setengah. Jadi daripada dahi turun ke bawah, boleh. Walaupun jadi kalau kita kira tu menyuci di dahi tak boleh menyuci di tengah. Menyuci di tengah tak boleh menyuci di bawah. Tapi hukumnya harus kita menyuci di bawah, tarik turun boleh. Sebab tu tak banyak sangatlah kita guna air pada ambil wuduk tu. Maka hukumnya begitulah. Kalau kita sapu tanah yang ada di sini, di tapak tangan kiri kita ni, kita letaknya begini, kita dah sapu pada jari, kita dah sapu pada tapak. Maknanya dah diguna. Maknanya nak guna sini tak boleh. Nak guna sini, lepas tu nak pusing balik, tak boleh. Tapi macam tadi. Jadi maknanya tanah sini tariklah. Jadi mana dah guna di sini, guna sini pula. Guna di sini pula. Jadi sama kita pindahkan air daripada satu anggota kepada anggota yang berhampiran. Maknanya air kita basuh sini, boleh kita turunkan lagi. Selama mana air ada di tangan tu, boleh kita basuhkan lagi. Gitunya hukum. Jadi sana itu sekadar nak bagi tahu katanya sebab setengah-setengah orang tu dia ada muskil. Kita dah guna, kalau air tu guna di dahi, maknanya tak boleh guna di hidung, di tengah, di pipi ni. Tapi selama mana air yang tak bercerai daripada anggota tak dihukum kata mustakmal.
Tanah pun begitu juga. Tanah nak jadi mustamal tu apabila kita letak sini kita sapu, yang jatuh-jatuh tu itu jadi mustamal. Selama mana ia lekat di sini tak jadi mustamal. Dan sunat menyapu antara muka dan tangan dengan mualat. Ini setengah daripada sunat tayamum samu di dalam bab wudu. Selepas pada basuh muka nak mulai basuh tangan tu, selepas pada basuh tangan nak mulai sapu kepala, selepas pada sapu kepala nak mulai basuh kaki tu disunatkan ada mualat. Disunatkan ada mualat. Itu di dalam bab wudu. Jadi selepas pada basuh muka, sunatnya kita mualat antara basuh muka dengan basuh tangan, dan antara basuh tangan dengan sapu kepala dan sapu kepala dengan basuh kaki. Sunat ada mualat. Ini kata sunat mualat ni di dalam bab wuduk sama, di dalam bab tayamum ini bagi orang yang tidak salisil baul. Mereka kalau orang yang salisil baul tu maknanya air kencing dia sentiasa menitik tu, itu mualat di sisi mereka adalah wajib. Itu kita maklum. Maka sama hukum di dalam bab tayamum. Dengan maknanya selepas pada kita sapukan muka disunatkan kita mualat, terus kita sapu tangan. Tapi kalau tilik kepada kepada asalnya maknanya tak wajiblah mualat tu. Kalau kita katanya kita sapu muka, sudah sapu muka tu kita nak pergi makan setengah jam tu balik sapu tangan pula, tak ada masalah. Tapi jangan batal wuduk lah dia celah tu. Tak ada masalah, maknanya sah lah tayamum tu, cumanya tidak dapat mualat. Dan sunat menyapu antara muka dan tangan dengan mualat. Dengan mana saat ni? Bukan tempat yang duduk di antara muka dengan tangan. Bukan itu. Kalau tempat yang duduk antara muka dengan tangan, leher dengan bahu, bukan begitu. Maknanya antara selepas pada sapu muka dengan nak mulai sapu tangan tu bagi ada mualat. Maksudnya begitulah. Lepas tu, sakat mana nak kata mualat, sakat mana nak kira katanya putus mualat. Dengan ditakdirkan tanah itu air. Kita fardu katanya tanah yang kita sapu muka tu air kita basuh muka pada wuduk. Lepas tu kita maklum dia dalam wuduk tu maknanya nak hasilkan mualat tu maknanya selepas pada basuh muka sementara nak mulai basuh tangan tu dalam wuduk, jangan air yang ada kat muka tu kering. Dengan fardunya cuaca yang sederhana. Sekiranya selepas pada basuh muka, sementara nak basuh tangan tu air yang ada kat muka tu dah kering, kira katanya dah putus mualat. Maka di sini pun kira begitu. Fardu kata tanah yang ada kita sapu muka tu ialah air yang kita ambil wuduk. Sebab tu dia katanya seperti wuduk. Begitu. Dan sunat mualat pula antara tayamum dan sembahyang. Dan sunat mualat pula seperti sunat mualat antara sapu muka dan sapu tangan, sunat pula mualat antara tayamum dan sembahyang. Mana selepas pada kita tayamum tu terus kita sembahyang. Itu sunat pula. Sunat yang lain pula. Tapi kata sunat mualat tu bagi pada orang salim, pada hak orang salim. Orang salim tu maknanya bukan orang yang salisil baul yang seperti kata tadi tu, yang sentiasa keluar menitik air kencing dia, ataunya perempuan yang mustahadah yang sentiasa darah dia tu keluar, maka itu mualat tu adalah wajib. Hak mereka wajib. Tengok. Adapun orang yang sentiasa berhadas, masuk salisil baul, maknanya kencing dia sentiasa menitik atau darah istihadah, bukan darah haid. Darah haid nak sembahyang tak boleh.
darah istihadah dianya sentiasa keluar. Maka tengok. Maka mualat padanya pada orang yang sentiasa hadas tu wajib. Bukan sunat. Maka mualat mualat di antara sapu muka dan tangan, mualat di antara tayamum dan semayang tu adalah wajib. Begitu. Dan sunat menjarangkan segala jari kedua tangan. Jari itu jangan kita rapat. Jangan kita rapatnya begini, kita buka sikit. Tak mesti buka beginilah. Tak mesti buka begini, tapi jangan rapat. Jangan rapatnya begini, sunatnya kita buka. Nak buka supaya tak jadi rapat. Itu dikarenakan jarang. Dan sunat menjarangkan segala jari kedua tangan. Kedua belah tangan itulah. Bila menjarangkan tu bila? Tak kala memalukan kepada tanah. Tak kala kita pukulkan tapak tangan itu kepada tanah, ketika tu dibukakan, dijarangkan. Kan jari-jari, jangan kita rapat. Tapi kalau rapat pun tak mengapa. Sebab ini sunat. Sunat tu kerana apa? Kerana dapat meratakan segala mukanya dengan sekali pindah. Dan pada dua tangan demikian jua. Kerana dapat meratakan segala mukanya, muka seorang yang bertayamum dengan sekali pindah. Dia pindah untuk muka sekali, pindah untuk tangan tu sekali. Lepas tu apabila kita pukul macam ni, memalukan tanah macam ni tu, kalau sekiranya kita merapatkan jari, jadi maknanya tepat jari yang rapat tu tanah tak masuk, tanah tak lekat. Jadi kalau kita buka tu, jadi tanah lekat banyak pada jari. Begitu. Jadi apabila kita jarangkan tu, jadi maknanya boleh kita meratakan muka kita, sapukan muka kita, meratakan sapuhan muka kita tu dengan sekali pukul. Dan pada dua tangan demikian jua. Jadi maknanya nak sapuh pukul, memalukan tanah, untuk nak sapuh tangan pun demikian juga. Sunat menjarangkan jari. Dan sunat menanggalkan bukan menanggalkan cicin. Jadi sunat menanggalkan cicin, di mana cicin kat jari lah. Dan sunat menanggalkan cicin, buangkan cicin. Sunat tu bila? Sunat menanggalkan cicin tu pada palu yang pertama. Pada pukulan yang pertama untuk nak sapu muka. Jadi yang pertama tu dikarenakan yang pertama palu untuk nak sapu muka. Itu tanggalkan cicin di situ adalah sunat. Supaya kenapa disunat? Supaya meratakan dengan sapu mukanya itu. Jadi maknanya apabila kita tanggalkan cicin tu, jadi tepat cicin duduk tu, ia ada lekat tanah. Kalau kita cicin ada, maknanya tepat cicin, kalau cicin ada di jari, tepat cicin tak melekatkan tanah. Boleh jadi kita sapu muka dengan dia tu, boleh jadi tak meratai. Kalau betul dengan tepat cicin ada tu.
Kalau kita cicin ada kat sini, cicin ada kat sini. Lepas tu kalau kita sapu gini, tempat betul dengan cicin tu dia tak kena tanah. Dia tak kena tanah. Tapi kalau kita sapunya begini, sapu lari-larinya begitu, tu boleh merata lah. Tengok dia katanya supaya meratakan dengan menyapu muka itu dengan segala anak jarinya. Jadi mana semua jari itu, seluruhan jari itu kita boleh sapukan akan muka kita. Jadi mana kalau ada cicin, tepat cicin ada tu, kulit jari kita tepat cicin ada tu, dia tak bersentuh dengan muka kan. Begitu. Adapun pada palu yang kedua, yakni palu untuk sapu tangan. Adapun pada pukulan yang kedua ialah pukulan untuk sapu tangan. Itu wajib menanggalkan cicin. Jadi maknanya kalau orang yang pakai cicin tu dia nak sapu muka, sunat tanggalkan cicin. Tapi selepas pada tu, kalau tak tanggal cicin pun tak mengapalah ketika nak sapu muka. Tapi selepas pada sapu muka, nak sapu tangan tu, mesti tanggalkan cicin. Wajib. Supaya sampai gubar, yakni debu tanah, debu-debu, itu kepada tempatnya, tempat cicin. Jam pun sama juga. Ketika kita nak sapu, sebab jam ada tu, kat lengan tu, menghalangkan sampai tanah. Supaya sampai gubar debu itu kepada tempatnya, tempat cicin. Sebab kalau cicin ada, makna tempat cicin tu tanah tak sampai di situ. Tidak sah tayamum sebab tak meratai. Dan memadai dengan mengisarkan cicin. Kerana tanah tiada seperti air. Naknya tambah tiada dan tiada memadai. Dan tiada memadai. Nak tiada. Dan tiada memadai dengan gitu. Dan tiada memadai, yakni ketika sapu tangan, ketika nak sapu tangan tu, pukul untuk nak sapu tangan. Dia sebabnya kalau ada cicin tu, kita nak sapu tu, ketika nak sapu tangan tu sebelah balik tapak ni, dia tak wajib kita sapu dah kan. Tangan kita ni sebelah tapak ni tak wajib kita sapu. Sebab ketika kita pukul tu tanah dah sampai. Lepas tu sebelah ni kita kena sapu lah. Kita kena sapu. Lepas tu sekiranya kalau ada cicin, maknanya cicin tu menghalangkan sampai tanah ketika pukul dan ketika sapu. Tetapi kalau masalah wudu, masalah wudu, ketika kita ambil wudu tu, kalau ada cicin kat jari tu, cicin tidak rapat sangat tu, artinya jam tidak rapat sangat tu, tidak ketat, maka tak wajib kita tanggalkan cicin, melainkan cicin umpama getah, dia rapat, tak boleh menyampaikan air, itu wajib. Tetapi kalau biasanya cicin tu, kalau kita ambil wudu, nak basuh tangan, kita buat macam mana?
Kita selam, artinya cucurkan air, kita pusing. Kita pusing begitu, artinya tarik-tarik sikit, artinya kita pusing-pusing begitu. Jadi air dah meratai kat jari yang sebelah bawah cincin. Itu dikatakan mengisar-ngisarkan. Tengok, dia katanya, tapi dalam bab tayamum ni dia kata dan tiada memadai dengan mengisar-ngisarkan cincin. Mana kita goyang-goyang lah. Kita pusing ke akak-akak naik turun ke masalah. Itu tidak memadai. Bersalahan pada wuduk. Wuduk ketika basuh tangan tu memadai dengan secara kita mengisar-ngisarkan cincin. Pindah-pindah gonjang-gonjangkan cincin tu, tak wajib kita tanggalkan. Jam pun begitu juga. Kenapa? Di wuduk tu memadai, pada tayamum tak memadai kerana tanah tiada seperti air. Memanglah, tanah tak macam air. Air tu dia boleh berjerat kat celah-celah. Apabila kita basahkan tangan, kita cucurkan jari kita, kita pusing-pusingkan cincin tu, mana air dah masuk kat celah. Tapi tanah dia tak begitu. Dia tak berjerak masuk kat celah-celah tu. Sebab tu tidak memadai dengan secara mengisarkan cincin tak memadai. Dan pada tayamum memadai pada wuduk. Dan sunat melalukan atas anggota seperti menggosok-gosok pada wuduk. Ini pun setengah pada sunat. Dia katanya dan sunat melalukan atas anggota seperti menggosok. Nak macam kita gosok pada ketika ambil wuduk. Jadi wuduk tu kita gosok begitu. Kita gosok mana sekali lalu balik, pergi balik tu dikatakan gosok. Maka pada bab tayamum pun disunatkan dan sunat pula mengucap 2 kalimah syahadah kemudian daripada tayamumnya seperti pada wuduk. Jadi doa selepas pada wuduk tu disunatkan kita baca juga pada tayamum. Tengok sanalah. Adapun yang makruh pada tayamum. Ini perkara-perkara yang dimakruhkan melakukan dia pada masa kita tayamum. Adapun yang makruh, perkara-perkara yang dimakruhkan pada masa kita bertayamum tu, itu salah satunya membanyakkan tanah, tebalkan tanah, banyakkan tanah. Itu makruh. Sebab jadi banyak, sebab tu dia sunat tu apa dia? Kita tepukkan tangan, kita kibaskan tangan supaya debu yang tebal tu jatuh. Dan mengulang-ulangi menyapu bagi tiap-tiap anggota. Dah sapu balik. Sapu balik. Adapun tadi gosok tadi tu untuk nak bagi rata. Apabila dah rata, tak payah kita ulang balik lah. Jadi maknanya tak ada lah kata sunat 3 kali sapu seperti 3 kali basuh pada wuduk tu, tidak ada. Sekali merata dah cukup. Yang kedua tak disunat, yang kedua tiga tak disunat. Begitu. Itu makruh. Jadi maknanya tak ada lah sapu dah rata sekali, nak sapu pula sampai 3 kali, tidak ada pada bab tayamum. Kenapa boleh makruh? Kerana menyalahi bagi beberapa khabar yang menunjukkan atas ketiadaan yang demikian itu. Atas ketiadaan, kita betulkan.
atas ketiadaan yang demikian itu. Sebab menyalahi. Jadi mana mengulang-ulangkan sapu tu menyalahi dengan beberapa hadis, beberapa khabar, beberapa hadis yang menunjukkan atas ketiadaan demikian itu, tiadaan mengulangi menyapu. Jadi hadis-hadis tentang tayamum tu tidak ada hadis yang menunjuk katanya disuruh mengulang-ulangkan sapu, dah kata kena sapu pula tu tidak ada. Sebab tu kalau tak datang warid daripada hadis, maka kita tak buatlah. Lagi. Dan adapun syaratnya, yakni syarat tayamum itu 15 syarat. Jadi ada rukun dia, ada sunat dia, ada makruh dia, ada syarat dia. Begitulah. Mana-mana ibadat pun begitu. Sembahyang ada wajib dia, rukun-rukun 13. Ada sunat dia, ada makruh. Wuduk pun begitu juga. Dan ada syarat dia. Syarat nak sah sembahyang seperti kata tutup aurat, menghadap kiblat, suci daripada hadas. Itu syarat wuduk. Syarat sembahyang. Maka syarat bagi tayamum pun ada juga. Dia kata dan ada pun syarat, yakni syarat tayamum. Yakni syarat bagi nak sah tayamum. Syarat bagi nak sah tayamum itu 15 syarat. Jadi rukun tu macam kalau perbezaan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun tu kena atas diri perbuatan, tengok. Rukun sembahyang, niat. Niat tu kita buat dalam masa sembahyang, berdiri dalam perbuatan sembahyang. Kalau syarat tu di luar, wuduk luar, mana bukan sembahyang. Tapi tidak sah sembahyang kalau tak ada wuduk. Menutupi aurat, wajib kena menutup. Kalau tidak sah sembahyang. Tapi menutup aurat bukan perbuatan sembahyang. Kalau mana-mana benda kena buat, tapi dia tu masuk dalam perbuatan dia, itu dikatakan rukun. Tengok, rokok wajib kena buat. Kalau kita kira tu menutup aurat, nak solat, menutup aurat, nak solat, menghadap kiblat, nak solat, wajib ke tidak? Wajib. Tak menutup aurat, solat berdosa. Kalau tak rokok, sembahyang tak rokok pun berdosa juga. Kalau kira sama-sama wajib kena buat. Rukun kena buat. Syarat pun kena buat. Tetapi berbeza di mana? Berbezanya kalau syarat tu mana bukan, kalau syarat sembahyang maknanya benda tu bukan perbuatan sembahyang, di luar, benda luar. Menutup aurat bukan perbuatan solat. Rokok perbuatan yang kita buat dalam masa kita solat. Itu perbezanya. Dan ada pun syaratnya, yakni syarat tayamum itu 15 syarat. Pertama, 2 pukul. Nak ada 2 kali pukul. Nak bagi ada 2 kali pukul. 2 tu 1 pukul bagi muka, ini untuk sapu muka. Dan 1 pukul bagi 2 tangan, ini untuk sapukan 2 tangan. Serta 2 sikunya. Nak 2 kali pukul. Sekiranya kalau sekali pukul tidak memadai. Tidak memadai. Contohnya tangan dia tu besar masalah. Tangan dia tu besar, sekali pukul tu boleh guna tangan, muka dan 2 belah tangan. Tak memadai. Artinya dia pukul dengan kain. Kita ambil sejadah yang besar. Kita pukul di atas tanah. Besar tu. Jadi sekali pukul. Lepas tu sebucu ni kita sapu muka. Sebucu lagi pula sapu tangan kanan. Sebucu lagi pula sapu tangan kiri. Jadi kira katanya sekali pukul. Untuk muka dan tangan. Itu tak memadai.
seperti barang yang diriwayatkan dia, demikian itu hakim. Tengok. Katanya nak dua pukul, disyaratkan dua pukul itu seperti barang yang hadis yang diriwayatkan dia kan barang ke hadis. Demikian itu mana demikian itu pukul dua pukul. Hakim ini riwayat oleh hakim. Dan tak dapat tiada daripada dua pukul. Dan tak dapat tiada daripada dua pukul, maknanya mesti kena dua pukul. Dan dan jika ni ghayah pada mesti kena ada dua kali pukul. Dan jika dapat ditayamum dengan satu pukul, walaupun sekalipun kita boleh buat untuk nak dapatkan sapu muka dan tangan tu dengan sekali pukul, kita ada jalan nak buat sekalipun, tak memadai juga. Macam mana pun nak dua kali pukul. Dan jika dapat ditayamum, ditayamum tu maknanya disapu muka, disapukan dua belah tangan dengan sekali pukul, dengan satu pukul, dengan sekali pukul, dengan umpama perca, dengan kain seperti tadi. Katanya dengan sejadah ke masalan, dengan kain yang besar ke masalan, kain tuala ke masalan. Jadi tak memadai lah. Dan dikandakkan dengan pukul itu memindah tanah. Pukul tu tak mesti pindahkan tanah. Tapi ghalibnya nak mindah macam mana kalau tak pukul. Gitulah. Jadi pindahkan tanah, naik kepada muka dan tangan tu. Tu dikatakan pukul. Tapi maksudnya memindah. Tapi kenapa dikatakan pukul? Sebab pada ghalibnya tak boleh kita nak pindah tanah malaikat kita pukul. Tapi kalau tak pukul kita buat begini, tanah kita letak tangan tarik. Naik. Itu pun boleh. Tak mesti buat gitu, tak mesti buat gitulah. Kita letak slow-slow gitu. Apabila kita tekan, sama. Kita letak tu, kita tekan. Atau yang kita letak di depan, tarik. Lepas tu naik sapu. Itu pun memadai. Sebabnya dia nak memindahkan tanah. Itu dikehendaki. Lepas tu dia nak dua kali pukul. Tapi tertib pada pukul itu hanya dia tertib tu dia tak wajib. Seperti kata dulu kan. Seperti kata dulu tu tertib antara pukul, adapun tertib buat sapu tangan sapu muka tu wajib. Tertib pukul tak wajib. Sebabnya begini. Kalau kita dia dua belah tangan tu kita bilang kita katanya kita buat begini. Dua belah tangan kita letak atas tanah, kita pukul, kita pindah. Yang ni untuk muka. Sebelah tangan untuk muka. Lepas tu, yang ni pula untuk tangan. Sudah. Jadi tadi tu bilang satu kali. Walaupun dua belah tangan, tapi kira sekali. Lepas tu, sekali lagi pula untuk kiri. Itu pun dibilang kata dua juga. Sebab ketika kalau yang biasanya kita tepuk untuk muka pun dua belah tangan. Dua belah tu bilang satu. Dua belah sekali lagi pula untuk dua belah tangan. Sapu dua belah tangan pun bilang satu kali juga. Kata Syekh Madabiri,
kata ini sangat muskil kerana bahwasanya yang wajib itu dua pindah. Maka iaitu apabila dihantarkan perca di atas bumi. Apa tu? Dia salah tulisan. Jadi alif nun dal. Lepas tu bergantung. Alif nun dal. Lepas tu bergantung. Kita pindahkan dal, mari duduk di depan alif. Pindahkan dal, letak di depan alif. Jadi mana? Dan bergantung. Nak bila. Dan bergantung. Dan bergantung. Betulkan kita kan? Dan bergantung. Tanuh dengan dia. Dan disapu dengan setengahnya ke mukanya. Kemudian setengahnya yang lain akan dua tangannya. Maka ini pindah yang kedua. Dan ketiganya itu. Maka ketiadaan memadai atas demikian itu muskil. Maka cerdik olehmu dengan ini. Dan sebenarnya telah aku lihat, telah aku litangkan dia atas tengah daripada masyayikh yang muhakkikin pada durusnya. Dan tiada dinyata baginya. Dan tiada pula bagi seorang daripada orang yang hadirin, daripada ahli fadalah, jawabnya. Yang demikian itu. Intah. Kata kata Khidrin, kata Ibnu Qasim, dijawabkan, ditasawurkan dia surahnya, iaitu bahawa dihantarkan dia sekali atas muka dan dua tangannya, kemudian ditertibkan pada sapukan dia atas keduanya. Maka tertolak ketika itu iskal itu. Panjang. Kata Syekh Madabi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.